Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan perbincangan tentang riba dan perjudian mengikut Al-Quran dan Sunnah. Nama saya Nur Najibah binti Jami Asmara dari kelas DPM 4B. Nama saya Nur Haifah Fika binti Muhammad Sabri daripada DPM 3A. Nama saya Nur Hazwani binti Zulkifli dari DPM 4B. Okey, nama saya Nur Atika binti Abdullah daripada DPM 3A. Dan nama saya Ain Surai binti Nordin dari DPM 4B. Okey. Riba. Apa yang saya tahu tentang riba ialah penambahan nilai ke atas sesuatu pinjaman yang telah disyaratkan oleh pemberi pinjaman atau dijanjikan oleh penerima pinjaman. Dia bermaksud, dia macam ni lah. Seseorang macam Haifah memberi pinjaman kepada Atika, okey? Jadi Haifah tu dia nak contoh dia bagi pinjam RM10 tapi dia nak Atika bayar dia punya duit tu balik dengan harga RM20. Maksudnya RM10 tu dikira riba lah. Betul tak Haifah? Betul. Sebab Betul. tak ada persetujuan. Dia letakkan berdasarkan riba apa tu? Tambahan tu dia owner tu sendiri. Faham tak? Betul tak? Betul. Tak pun dia letakkan harga yang tinggi kalau lambat bayar. Betul tak? Tu pun betul juga. Azwani macam mana? Ada pandangan lain ke tentang riba ni? Ya, saya ada. Riba di pandangan saya adalah ia merupakan sebarang tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh dan tambahan dalam pertukaran barangan tertentu. Yang ini barang ribawi. Jadi dia macam kira pokok jugalah. Setiap pinjaman tu ada je pokok yang kena bagi. Itu dikira riba. Okey. Okey. Saya nak masukkan hadis. Okey. Yang menunjukkan riba tu adalah haram. Okey. Iaitu Silakan. maaf bukan hadis dalil. Dalil, okey. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang bermaksud dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ dah memberikan bukti bahawa Allah dah memberi bantahan dan perkataan yang keras di mana kita kena menjauhkan riba. Faham tak? Okey, faham? Saya ada soalan untuk Najibah. Okey. Bolehkah orang Muslim bagi wang ribanya dengan memberi sedekah? Boleh ke? No. Okey, kalau bagi saya benda tu tak boleh sebab yelah duit tu dah duit haram kan. Dia macam contoh kita bagi orang tu maksudnya kita ada duit yang haram dan kita bagi kepada orang tu. So nanti kalau contoh dia beli makanan ke jadi darah daging kan, itu macam tak elok lah, kira macam haram lah. Dia punya apa ya panggilnya? Dia punya istilah tu haram lah bagi saya. Macam tak elok lah. Okay, tu saja. Faham tak? Mutasyabih. Okay, faham. Soalan lagi Boleh saya tanya soalan, tujukan soalan ke Hibah? Boleh. Boleh. Okey, soalan saya yang berbunyi, apakah hukum berniaga saham tukaran wang asing seperti forex online? Jadi, apakah hukuman jika menerima wang keuntungan dari saham forex tersebut? Hukum orang main forex ke macam mana tu? Hukum perniagaan tu ke hukum orang main forex tu?
hukum berniaga. Maksudnya dia menggunakan wang menggunakan forex. I mean dia berniaga dalam forex tu, faham tak? Oh, okey. Okey, hukum perniagaan tu kalau dia tak ada riba, tak ada berlaku penipuan, lepas tu dia bawa pengawasan Bank Negara Malaysia, sebab Bank Negara Malaysia ni je yang berhak melakukan urus niaga mata wang asing. So okey je lah perniagaan tu. Okay. Haifah. Seterusnya saya akan sambung mengenai riba yang terbahagi kepada tiga. Jadi 3 tau. So first riba al-fad. Yang bermaksud riba yang dibayar lebih pada satu pihak yang menukarkan barang. Contoh ini pada zaman Rasulullah. Contohnya saya beli 1 kilo beras masuri kepada Najibah. Faham tak? Lepas tu Beras ditukar apa? dengan beras masuri. Okey. Ditukar dengan 1 kilo beras yang lain berlainan kualiti dan jenis. Di mana beras yang ditukar tu tak ikut sama gram dan jenis dia lain. Faham tak? Itulah dinamakan riba al-fad. Faham tak? Al-fad. Oh, okey, faham. Maksudnya kalau contohlah ni kalau beras tukar dengan Beras masuk dalam apa tu Suraya? Okey. Apa Suraya? Ya saya? Contoh kalau okey beras saya tu dalam golongan barang Apa tak dengar lah? Barang ribawi. Dia dikira makanan asasi. So untuk difahamkan barangan ribawi pada zaman Rasulullah dia ada 6 tau. Emas, perak, gandum, barley, tamar dengan garam. So emas dan perak tu boleh difahamkan pada zaman Rasulullah adalah alat pertukaran wang. Zaman tu mereka tak gunakan wang kertas macam kita sekarang. Mereka gunakan dinar ataupun dirham. So dalam dinar dengan dirham tu ada 2 jenis, emas atau perak. Itu dikategorikan alat pertukaran wang. Di mana jika nak bertukar emas dengan perak boleh, tapi secara tunai dan secara on the spot. Dalam satu majlis. Dia tak boleh bertangguh. So, seterusnya yang 4 lagi tu gandum, barley, tamar dengan garam tu adalah makanan asasi. Yang keperluan diri kita sendiri. Faham tak? Dan makanan itu, ketiga-tiga makanan asasi ni, keempat-empat makanan asasi ni perlu ditimbang mengikut jenis yang sama. Ditimbang dari jenis sama, faham tak? Di mana nak tukar boleh, gandum dengan barley nak tukar boleh. Tapi kena sama kuantiti, sama gram. Maksudnya barley 100 gram, gandum pun 1 gram. Kena sama. Ini pun makanan asasi perlu dilakukan secara on the spot, tak boleh bertangguh secara tunai. Dapat tak? Okey, dapat. boleh. Itu okey. Seterusnya yang kedua pula riba al-yad. Riba yang dibayar lebih kerana tidak diterima dalam majlis akad jual beli. Okey. Contoh saya berakad sebanyak 100 kepada Atikah, tetapi apabila di luar akad sebanyak 105. Kena bayar kepada Atikah 105. Padahal dalam sebelum ni perjanjian dalam akad jual beli saya dengan Atikah hanya bayar untuk 100 saja. Tapi lepas saja akad tu, Atikah mengatakan awak kena bayar, Haifah awak kena bayar RM150. Di situ adalah nama dia riba al-yad. Maknanya tak ditetapkan dalam akad jual beli. Faham tak? Maksudnya tu kira riba lah kan? Itu nama dia riba al-yad. Kan? Oh. Okey, Riba okey. al-yad. Tidak. Okey. Okey, seterusnya. Okey, itu saja.
Okey, okey, saya ada soalan. Okey, tanya. Ya. Okey. Contoh kalau dia ada duit riba tu kan. Ya, Macam contohlah apa ni? Apa yang contoh tadi tu yang lepas akad dia suruh bayar RM105 tu kan. Contoh RM5 tu dia nak masukkan dalam akaun dia. Macam mana tu? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Maksudnya dia gunakan duit RM5 tu masuk dalam akaun dia lah. Maksudnya dia nak Bank dia. simpan. Simpan. Maksudnya dia nak simpan lah. Macam mana tu? Tak boleh sebab kalau kita simpan duit kita sendiri dalam bank, faham? Lepas tu dalam bank tu dia akan buat adanya penambahan faedah atau riba, di mana mereka akan letak interest, faham tak? Pinjaman dalam tu. So bila kita tertarik, kita bayar lebih dalam akaun simpanan kita tu. Macam dalam akaun simpanan, maknanya kita melakukan penambahan dalam tu. Okay, faham. Yang macam Najibah cakap yang RM5 tu dah masuk akaun tu tak boleh lah sebab itu dah duit riba. Lepas tu dia masuk pula dalam akaun simpanan. Kalau dikeluarkan RM5 tu untuk pembelanjaan dia ke, diri sendiri, keluarga ke, tidak berkat lah, faham tak? Sebab dah masuk dalam daging dah, faham tak? Sebab Allah pun dah mengharamkan riba tu. So dia guna lagi. Okay, faham. Dari saya akan bacakan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 280. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang pada Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat zalim, lagi terzalimi. Dan jika terdapat orang yang maka tundalah sampai datang kemudahan, dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Okay, saya nak selitkan dia punya huraian. Okay, kefahaman yang diperoleh dari ayat fasal terakhir yang diturunkan dalam proses pengharaman riba ni adalah ancaman pembalasan yang akan diterima di akhirat kelak oleh pengamal urus yang riba. Okey, ia melibatkan semua urus niaga, hutang sama ada dalam jumlah yang kecil atau sebaliknya, walaupun terdapat dalam kalangan mereka yang beranggapan bahawa urus niaga riba adalah sama dan tiada sebarang perbezaan dengan urus niaga jual beli. Okay, sebenarnya perbezaan kedua-duanya adalah jelas berdasarkan penafian Allah terhadap mereka yang anggap bahawa urus niaga Allah menjadikan mereka hukum kedua urus niaga tersebut. Okay. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan pelaksanaan urus niaga yang dalam masa yang sama urus riba telah diharamkan oleh Allah. Penjelasan hukum dinyatakan Allah memerintahkan supaya semua urus niaga yang terlibat dengan riba perlu dihentikan dan ia tak boleh pergi pada masa yang akan datang. So maknanya Allah macam pada ayat Haifah kata tadi ada dalil Al-Quran ayat 275 surah Al-Baqarah, wa halallahu bai'u wa harrama riba. Allah telah menghalalkan riba. Dan sebaliknya Allah menghalalkan urus niaga yang tanpa riba. Okey, macam ni. Contohlah, saya dah bagi pinjaman dekat kawan saya harga 500. Okey, dengar tak? Dengar. Okey, dia kena bayar 500 tu dalam tempoh sebulan. Dia kena bayar balik lah dekat saya 500 tu dalam tempoh sebulan. Dengar tak? Hawazwani? Dengar. Oh, dengar. Okay. Okay, lepas
lepas dah saya dah cakap macam tu, lepas tu saya bagi dia duit. Lepas tu Okay. lepas saya dah bagi dia duit, tiba-tiba dia ajak saya pergi minum dekat mamak. Okey, kiranya tu kira riba ke kalau saya terima pelawaan tersebut? Okay, kalau macam mana nak cakap anda jangan menerima ajakan untuk minum sebab setelah anda memberi pinjaman itu kepada orang yang anda bagi pinjam tu, anda dilarang menerima apa-apa pelawaan atau ganjaran daripada peminjam. Sebab terdapat riwayat daripada Nabi SAW melarang sesiapa yang telah memberi pinjaman mengambil habuan daripada orang yang mengambil pinjaman tersebut kerana sesuatu manfaat tersebut dikira sebagai hak. Okay. Tetapi kalau dia tak minum, dalam di pinjaman itu dilakukan hutang itu dilunaskan sepenuhnya. Kita tak kat sini. Contohnya sebelum Najibah pinjam, Najibah kan tu. Ni merawat tersekat-sekat. Pegang di atas binatangnya sebelum yakni pinjaman, maka kamu boleh menerimanya. Lebih hadis lebih kurang saja macam penerangan saya tadi. Okay. Faham. Okay, saya Okey. akan terangkan pasal peringkat pengharaman riba dalam Al-Quran. Ada 4 jenis. Pertama, nasihat negatif, sindiran, larangan sebahagian dan nas yang terang, tegas dan menyeluruh. Okay, yang pertama, peringkat pertama ialah nasihat negatif. Dalil daripada Al-Quran ialah dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah. Tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharap keredaan Allah semata-mata, maka mereka melakukan itulah orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Surah Al-Qum ayat 30. Dia dalam ni dicakap pasal siapa sedekah dengan keredaan Allah, so pahala dia akan berganda-ganda. Kalau dia tak ada niat kepada keredaan Allah, dia takkan dapat pahala tu lah. Sia-sia semata-mata. Dia sedekah tu sia-sia je lah. Betul. Okey, dalam peringkat pertama ni, nasihat negatif ni, riba dalam ni habuan yang banyak daripada manusia, zakat habuan yang banyak dari Allah, ganda yang dimaksudkan umum membenarkan menggandakan harta tetapi cara penyuburan yang menjamin berlipat ganda ganjaran daripada zakat. Nasihat negatif, riba tak dapat pahala berganda dari Allah tapi Al-Quran tidak sebut balasan penyiasaannya. Okey, peringkat kedua, sindiran. Okey, peringkat yang kedua ialah sindiran. Dan ayat firman dalam Al-Quran ialah dan juga disebabkan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang melakukannya dan disebabkan memakan harta orang dengan jalan yang salah. Maksudnya tipu, judi dan sebagainya. Dan ingatlah kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab seksa yang tidak diperi sakitnya. Surah Al-Nisa ayat 4. Okey, riba telah diharamkan kepada kaum Yahudi. Kitab Taurat mengharamkan riba. Untuk peringkat kedua ni lah, untuk sindiran ni, haraman dalam ayat ini disebut secara tiada langsung. Secara sindiran dan tiada nas yang jelas larang bahawa cerita dan balasan bagi orang Yahudi amal riba. Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, dalam suasana orang Islam bergaul dengan orang-orang Yahudi dan berbuat urus niaga dengan mereka. Itu je. Okey, peringkat ketiga pula larangan sebahagian. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil riba dengan berlipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya
kamu berjaya dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Imran ayat 3. Okey, turun tahun ketiga Hijrah ketika Rasul ke Madinah. Ayat pertama secara nas menyatakan dengan terang pengharaman riba yang ditujukan secara langsung pada umat Islam. Pengharaman ayat merujuk kepada pengalaman riba al-jahiliyah. Penangguhan tempoh harta berlipat ganda. Pengharaman sebahagian mengharamkan satu jenis riba, hutang bertambah berlipat ganda. Ayat yang ditakuti Allah janjikan neraka kepada mereka yang mengamalkan riba. Riba ni dosa besar. Okey, peringkat keempat, terang dan menyeluruh. Orang-orang yang memakan, maksudnya mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Terhoyong-hayang kerana sentuhan syaitan. Sesungguhnya berjual beli itu sama sahaja seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang sampai kepadanya peringatan larangan daripada Tuhannya lalu berhenti daripada mengambil riba, maka apa yang diambilnya dahulu sebelum haraman itu adalah menjadi haknya dan perkara terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka itulah ahli neraka. Okey, mereka akan kekal di dalamnya. Okey, itu je saja daripada saya. Adakah seorang Muslim dilarang dari membayar faedah ataupun riba? Ya, sama ada faedah atas pinjaman atau membayar yuran pendidikan, kolej atau faedah ke atas kad kredit dan lain-lain. Umat Islam telah dilarang dari membayar faedah. Nabi SAW melaknat keempat-empat dan menyatakan bahawa mereka sama sahaja bersalah sama ada menerima riba, yang membayar riba, yang merekodkan transaksi dan dua orang saksi. Dan kita menyatakan bahawa mereka sama sahaja yang bersalah. So maknanya Nabi pun melaknat diorang lah. Macam tu? Betul. Diorang, Nabi. Okay, Atikah. Okay, faham? Terima kasih atas jawapan tu. Lain? Okey, seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar iaitu minum, berjudi, sembah berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka kita kena jauhi perbuatan-perbuatan tu untuk dapatkan keberkatan daripada Allah. Kiranya kita jangan buat main judi, sembah berhala untuk dapatkan keberkatan Allah. Okey. Saya ada soalan. Okey. Kalau yang macam pertandingan memancing tu, dia termasuk ke dalam perjudian? Kalau pertandingan mancing, kalau dia masuk pertandingan memancing tu, masa dia masuk tu dia kena bayar wang penyertaan, duit penyertaan. Kemudian duit tu digunakan sebagai hadiah kepada diorang, tu tak boleh. Tapi kalau apa? Kalau hadiah tu ditaja oleh orang lain, dia diharuskan. Tapi kalau tengok zaman sekarang ni dia macam buat wang penyertaan tu sebagai hadiah. Tu tak boleh, tu dia haramkan. So kita kena elakkan lah daripada permainan macam tu. Kita masuk pertandingan tu kena tengok lah hadiah dia, siapa taja lah, macam tu lah. Kita kena kaji dulu baru kita boleh masuk. Okay, faham. Okay. Saya nak bagi satu isu sekarang banyak yang kita guna sekarang adalah MLM yang itu short form.
nama penuh dia adalah multi-level marketing. So dalam bahasa Melayu kita, pemasaran berbilang tingkat. Faham tak? So asalnya perkara ini diharuskan sebab ada fatwa Muzah. Sabar sekejap maafkan saya. Jadi semasa yang saya jumpa adalah MLM tau, yang beri maksud multi-level marketing ataupun dalam bahasa Melayu kita pemasaran secara tingkat. Faham tak? Di mana hukum asal MLM ni adalah harus kerana diharuskan dalam Islam selagi ia tidak bertentangan dengan syarat asas muamalah Islam. And then faktor-faktor sebab dalam MLM ni dia nak mengembangkan perniagaan dia. Sebab tu dia gunakan multi-level marketing. Maknanya dia letakkan pemasaran dalam perniagaan dia. Maksudnya dia nak untung ni. Faham tak? Dia target untung tu. Faham tak? Itu dimasukkan multi-level marketing. Tapi perkara yang faktor yang mengharamkan MLM ni sebab dia dalam MLM tu dia masukkan unsur-unsur perjudian, riba dan penindasan. Ada dua-dua sekali lah. Penindasan tu adalah penipuan dalam tu. So, Ya, betul-betul. dalam tu bila munculnya contoh adanya unsur dia letak dalam MLM tu perjudian, maka dalam perniagaan mereka tu lagi untung. Faham tak? Bila mereka just letak target, tak belum tentu lagi target yang diorang dapat tu boleh untung. Jadi diorang taruh dengan syarikat lain. Dan itu perjudian. Okay, faham. So satu lagi yang kita boleh nampak perjudian adalah mereka ditambah bayaran produk yang dibeli. Maksudnya produk yang dibeli tu mereka tambah nilai. Maksudnya dia beli asalnya produk tu adalah murah. Lepas tu dia jual kepada syarikat ataupun company tu, dia naikkan riba. Faham tak? So dalam tu terjadinya riba. Itu yang dimasukkan MLM. Sebab ada satu lagi unsur riba yang dalam tu selain dia naikkan harga produk ataupun barang tu, mereka letakkan yuran penyertaan. Faham tak? Tanpa mereka meletakkan yuran penyertaan tanpa sebarang pertukaran barang atau perkhidmatan. Faham tak? Maksudnya mereka letakkan harga yuran tu tanpa pertukaran barang dengan perkhidmatan daripada company lain. So mereka letak dulu jumlah wang yang tinggi dalam dia punya syarikat tu. So itu yang timbul, itu yang dinamakan dalam riba tu ada dua, iaitu riba alfad dengan riba nasiah. Okay, boleh faham tak? Tu lah. Boleh. Ya. Okay, saya nak tanya. Boleh Najibah. Okay. Okay, kenapa kan orang dah tahu MLM tu dia macam membohong je lebih kan. Tapi kenapa orang still nak masuk MLM tu? Okay. Setiap company besar, diorang akan buka satu marketing tau. Setiap mesti ada marketing. So bila mereka target marketing tu hanya rendah saja, so daripada situ mereka gunakan multi-level marketing. Maksudnya berkembang mengikut tingkat. Faham tak? Itu maksud pemasaran berubah tingkat. So mereka buat macam tu sebab nak untung. Bila kita tengok syarikat kita hampir muflis, so dalam situ mereka letakkan, tinggikan interest. Faham tak? So apa lagi? Letak riba tanpa persetujuan antara secara on the spot, secara tunai dengan company lain. So dari situ mereka letak judi. Maksudnya bila syarikat lain nak beli syarikat kita, dia bertaruh. Faham tak? So situ. Maksudnya orang pun terpengaruh sebab marketing diorang lah kan. Marketing sebab nak masing-masing untung. kan. Betul, nak bersaing. Betul. Betul Najibah. Okay. Sebenarnya berdasarkan apa yang kita bincangkan ni, riba adalah satu akad atau transaksi atas barangan yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.
Okay, cara untuk menghindari daripada riba ni adalah dengan berpuasa. Okay, berpuasa tu menerapkan prinsip hasil bagi iaitu wadiah, mudharabah, murabahah dan fard hasan. Okay, prinsip hasil bagi dalam ekonomi syariah ni memberikan nisbah tertentu pada deposannya, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bunga bank ditetapkan akad di awal, jadi ketika nasab sudah menginvestasikan wangnya pada bank dengan tingkat suku bunga tertentu, maka akan dapat diketahui hasilnya dengan pasti. Berekonomi secara syariah ni dapat membantu mengatasi kemiskinan. Itu saja yang boleh dapat saya simpulkan daripada apa yang kita bincangkan. Terima kasih. Okay. Itu saja dari kumpulan kami rasanya ya. Ada lagi ke nak tambahan awak semua? Ada lagi ke nak Saya tambahan? tak ada. Tak ada? Okey, setakat ni lah perbincangan kita berkumpulan ni. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.